Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam podcast What's Next. Saya Yusuf Farizal bin Yusof, moderator ataupun pengacara anda pada malam ini. Podcast What's Next seperti mana yang kita nyatakan sebelum ini adalah podcast yang membicarakan isu-isu, pelbagai isu ekonomi, isu politik, isu sosial, isu semasa rakyat Malaysia dan khususnya untuk rakyat negeri Selangor. Dan kita membincangkan dan memberikan ruang yang secukupnya kepada tetamu-tetamu khas yang dibawa ke studio What's Next untuk memberikan idea, melontarkan pandangan secara terbuka untuk kita sama-sama menilai tentang isu semasa dan juga pandangan-pandangan masyarakat awam tentang sesuatu isu. Jadi What's Next kali ini adalah siri keempat dan minggu lepas sebagaimana dan tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian mungkin telah mengikutinya siri 3, kita berbicara tentang anak muda apabila geng muda bersuara. Dan minggu ini istimewa kerana kita mempunyai dan telah mengundang tetamu yang sudi untuk hadir di studio kita pada hari ini. Tetamu yang cukup istimewa sebenarnya, iaitu Tuan Haji Muhammad Zaidi bin Abdul Talib. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi Alhamdulillah. datang ke studio What's Next. Kacak Terima hari ini. kasih sudi menjemput. Okey. Ini Alhamdulillah. adalah tetamu istimewa, seseorang pemimpin yang saya sendiri look up, orang kata. Banyak menjadi mentor yang kita boleh kita boleh belajar daripada beliau Sama-sama kerana insya-Allah. kerana bukan saja bagi saya lah, ni intro kan. Bagi saya bukan saja Tuan Haji Zaidi, bagi saya ni dia ada satu karakter yang orang kata apa, kemah. Oh ya. Nampak kemas, steady, tetapi beliau juga sebenarnya adalah seorang ahli masyarakat, pimpinan yang juga sangat berpengalaman. Untuk pengetahuan penonton sekalian, Tuan Haji Zaidi kita merupakan setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor. Itu jawatan politik sekarang. Tetapi Tuan Haji Zaidi ni sebenarnya telah berpengalaman dalam pentadbiran kerajaan Selangor. Kan? Yang sepaham saya, beliau pada sekitar 2014 dan 2018 telah bukan saja dia menjadi ahli Dewan Negeri, ahli Dewan Negeri Taman Templer ya, Ya betul. jadi tetapi beliau juga adalah merupakan exco ataupun ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang memegang portfolio jawatan kuasa tetap infrastruktur dan kemudahan awam, permodenan pertanian dan industri asas tani negeri Selangor. Oh, dia banyak portfolio tu kan. Jawatan infrastruktur dan kemudahan awam, pemodenan pertanian dan industri asas tani. Itu pengalaman yang ada di dalam kerajaan negeri Selangor, bukan kecil anak ni orang kata ni bunyi portfolio tu pun dah Dia punya kata portfolio tu saya tengok, saya ha pernah cek. Dia merangkumi 11 kementerian. 11 kementerian kalau di peringkat pusat ni Pemerintah pusat. bersamaan dengan 11 kementerian. Aduh, jadi kita faham lah kan kalau di peringkat pusat 11 kementerian ni pengsan kalau seorang ni. Tapi itu Haji Zaidi, pengalaman beliau di dalam kerajaan negeri Selangor. Dan tidak lupa ketika mana kerajaan ataupun PAS terlibat sama dalam kerajaan persekutuan kan, Ya beberapa ketika saya difahamkan Haji Zaidi juga merupakan pegawai khas bahagian parlimen Ya. kepada menteri, iaitu di Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA, Betul. iaitu menterinya pada ketika itu Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Betul. Alam sekitar juga Alam Haji Zaidi. sekitar. Air juga. Infra juga. Okey. Jadi menarik cuma saya teruja sebab Esko infrastruktur, ada alam sekitar, ada industri asas tani, ada pertanian, kemudian dengan KASA pula. Kan? Jadi soalan pertama. Baru nak kat soalan tu kan. Jadi
sebelum kita pergilah Sultan Negeri Selangor, Ya, boleh ya. Haji Zaidi ceritakan kepada penonton dari segi pengalaman tu, dari segi portfolio 11 kementerian tu, kemudian jadi pegawai KAS tu. Apa pengalaman yang sebenarnya yang dapat ditimba, dapat diperolehi semasa diberi peluang di dalam kerajaan Haji Zaidi? Alhamdulillah, terima kasih kepada, Tuan Yusfa Rizal. What's next, Yeah, what's Okey, next? what's next, podcast pada malam ni. Ah, Pertama saya bukanlah, nak bagi tahu bagus sangat, juga bukanlah orang kata berpengalaman, orang kata, apa istilahnya, luas sangat. Luas sangat. Saya nak sebutkan bagaimana saya ni sebahagian daripada ramai-ramai Hmm, pimpinan-pimpinan PAS hmm, yang sebenarnya telah pun, didedahkan, dengan pengalaman-pengalaman mentadbir hmm. baik di peringkat negeri maupun peringkat pusat. Okey. PAS ni dia tidak ketandusan, dia ramai. Ramai Saya ni sebahagian ataupun sekelumit je. Okey. Tapi di dalam PAS ni sebenarnya Hmm, sangat ramai. ya. Lepas tu saya nak bagi tahu kepada penonton, PAS ni dia bersedia. InsyaAllah lah saya, yalah kita ni menurut perintah lah, menurut perintah. Ya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sedikit ni boleh kita menyumbang. Hmm, Tapi dalam yang sama, contohlah saya ambil contoh. hmm, Macam kita di Selangor hmm. Di Selangor saya masih ingat, masih lagi aktif. Datuk Iskandar Abdul Samad. Ya, okey. Dia sekarang ni Bendahari PAS Pusat. Betul. Dia mantan Esko Perumahan. Oh. Zaman dia tu cukup berjaya. Hmm. Kita ada lagi Datuk Ahmad Yunus, saya kira baru ni ada dalam What's Next kan. Ya, ya. Dia juga mantan Tetamu kita. Esko Infra dan juga Esko Agama dan Adat Melayu. Okey. Masih lagi aktif sekarang ni. Okey. Kita ada juga di Selangor ni, kita ada Dr. Halimah, Zalimah? Esko Pendidikan yang dulu terkenal dengan program SPICE dia. Ya, ya, ya. Kita ada lagi Yang Berhormat Solihin Muhyi, Hmm, Esko Agama. hmm. Tu di Selangor. Ada lagi tu saya miss tengok. Itulah kurang Yang lebih bekas Esko-Esko yang bekas Esko. Okey. Esko. Okey. Kalau di federal tak cakap lah. Ya, Kita ada yalah. menteri-menteri dan sebagainya. Bekas menteri semua Dan, yang dan sebagainya yang berpengalaman, dan pengalaman tu dalam tempoh yang mungkin sepenggal ataupun kurang lebih sepenggal, tidak sampai sepenggal, tapi performance saya sendiri berada di kementerian, saya melihat bagaimana Datuk Seri Tuan Imran Tuaman, ketika itu bagaimana Datuk Idris Ahmad dan pelbagai menteri-menteri lain lagi, cukup berpengalaman. Jadi saya nak highlightkan di sini bila Tuan Yu sebut tentang pengalaman. Ya, ya. Tentang pengalaman. Saya bagi tahu kata bukan saya seorang. Kan, saya ni sikit je, tapi saya nak bagi tahu kata ramai lagi kawan-kawan pimpinan-pimpinan dalam PAS yang sangat berpengalaman, yang ready untuk kalau sekiranya diberikan peluang untuk mentadbir baik di negeri, apatah lagi juga di federal, bersedia. Jadi okey, Bersedia. bila cantik. Saya suka jawapan tentang ready, bersedia. Kan, dengan yakin dan confident. Cuma kita bercakap tentang ready dan bersedia. Dah ramai mungkin di luar sana, Haji Zaidi, saya kira ada yang masih mengatakan atau masih membawa cakap-cakap yang mengatakan, boleh ke PAS mentadbir ni? Haji Zaidi telah menyatakan kita ada yang berpengalaman Esko dan sebagainya di peringkat negeri, di peringkat persekutuan, tapi masih di kalangan masyarakat ini mungkin ada stigma pemikiran yang menyatakan mungkin nampak PAS ni, Parti Islam se-Malaysia ini, maka pemimpin-pemimpinnya ni adakah ustaz-ustaz saja? Dan kalaupun ustaz itu, adakah mereka boleh faham ekonomi misal kata, adakah boleh membuat polisi tentang perumahan, Haji Zaidi kata tadi kan. Jadi secara ringkasnya, PAS ni yang dikatakan ready dan konsisten dan banyak pemimpin ni, adakah terdiri daripada ustaz saja ataupun boleh ramai lagi orang lain? Bagaimana kalau kita nak bagi tahu masyarakat umum? Saya nak menyerulah kepada masyarakat umum. Yalah, kita zaman sekarang ni zaman orang kata maklumat di hujung jari, Ya. dan rakyat maupun pengundi, penonton
cerdik-cerdik. Dia tak Ya. macam bukan nak kata sebelum ni tak berapa cerdik, tapi dari sudut maklumat. Semua maklumat tu mungkin tak sampai. Jadi oleh demikian kita jangan mudah terpengaruh dengan dakwah, dengan naratif-naratif yang negatif yang cuba dibawa kepada PAS tu sendiri. Ya. Pada PAS tu sendiri. Macam moderator kita ni saya panggil Tuan Yus. Dia ni doktor peguam. Kan? Saya sendiri ialah bukan nak ambil dada tak. Saya first degree saya dalam physics. Dalam physics Universiti Melaya. Wah. Universiti Melaya. Dan siapa yang saya sebut tadi? Beberapa orang, Dr. Mak Yunus tu doktor, kemudian Datuk Iskandar tu adalah arkitek, saya kira by professional dia arkitek, kemudian Dr. Halimah doktor. Kita punya Pesuruhjaya kita profesor, doktor, academician dulunya. Kalau dalam kita punya pimpinan PAS Selangor lah, PAS Selangor, kan Timbalan Pesuruhjaya 2, Sabirin Marsono, engineering. Betul. Kita punya Timbalan Pesuruhjaya 3, yang berhormat Hasin dan Hasin dan Harun. Juga saya ingat dalam bidang maknanya teknikal. Jadi nak ceritanya tak betul sebenarnya katakan bahawa PAS ni ustaz semua. Cuma Tuan Yus, saya panggil Tuan Yus boleh? Boleh. Di dalam PAS ni kita dulu pernah ada satu istilahnya saranan yang kita istilahkan sebagai dalam konteks satu gesaan, iaitu mengulamakan profesional dan memprofesionalkan ulama. Okay? Dalam maksud yang positif. Bermaksud walaupun kita ni profesional, tapi kita disarankan supaya mendalami ilmu-ilmu agama. Jadi ketika itu saya ambil cabaran. Saya ikuti diploma tasawuf Islam di Institut Latihan Kepimpinan Ilham. Walaupun fizik tadi, tapi belajar tasawuf Islam. Dan tenaga pengajar dia semua pensyarah-pensyarah universiti. Kemudian sewaktu saya memegang jawatan sebagai Exco dan YB tu, Exco ni dia ada cuti dan dia ada sikit kelebihan dia untuk pergi luar negara dan sebagainya. Dan saya guna kesempatan tu, saya pergi belajar. Saya pergi belajar di Indonesia, di Riau, di Universiti UIN, Universiti Islam Universiti Islam Sultan Syarif Kasim kedua di Riau. Dan saya habis degree dalam syariah perbandingan mazhab. Saya bukan nak kata saya ni bagus tak. Maknanya orang PAS ni tu jadi lain tu fizik perbandingan mazhab ni, ya, maksudnya maaf saya mencelah, maksudnya mudah kita faham daripada contoh Haji Zaidi ni profesional dengan kelulusan yang sains dan teknikal, tetapi boleh juga mendalami agama. Seruan itu dapat daripada PAS. Yes, itulah tarbiyah PAS. Kita nak kata bukanlah kita dah ulama tak. Istilah tu maksudnya kita sebagai orang yang teknikal, engineering, physics ni, tapi bila berada dalam PAS, kan kita diberi ruang, diberi galakan untuk mendalami ilmu agama. Begitu juga sebaliknya. Orang walaupun ulama, contohnya macam kita punya ketua Dewan Ulama, Dr. Zamri. Dr. Zamri. Tapi kalau kita cerita kalau dia tentang bisnes, kan, tentang diet, kan, dia ada knowledge tu. Dia knowledge. Itulah kata uniknya PAS ni. Uniknya PAS. Sebab tu contoh yang kita balik kepada pengalaman Haji Zaidi di Kasar tadi tu. Sebab tu mungkin kita lihat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, academician, pensyarah dan dikatakan ulama dan ustaz. Tetapi duduk di satu kementerian yang teknikal. Apa yang Haji Zaidi lihat pada masa itu? Yalah, pertama sekali bila orang tengok Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man ni sebagai Timbalan Presiden PAS, sebagai ulama. Mungkin orang ambil layer apa, first layer secara surface kan. Surface tu bila sebut ulama tu
Orang ingat mungkin yelah bukan saya, maknanya apa tu, due to respect lah bahawa orang nampak pondok kan. Pondok tu Nah, pun memang ilmu dia memang iyalah dahsyat. itu. Tapi orang nampak bahawa tak lekeh lah. Ha, Walhal, tuan-tuan sekalian, Datuk Seri Tuan Imam Tuan Man ni dia adalah pensyarah di, Universiti, UiTM asalnya kan. UiTM dan ada master. Hmm. Dan bila dia menjadi menteri, saya masa tu saya dan beberapa sahabat-sahabat yang, dilantik sebagai pegawai ni, Hmm. kita pun bersedia untuk membantu sebaik mungkin. Hmm. Dan menyediakan banyaklah, termasuk kita sediakan glossary, perkataan-perkataan supaya yang jargon-jargon baru dalam dia supaya nak Okey. membantu beliau. Okey. Begitu juga dengan, pengalaman saya di Selangor, kita menyediakan beberapa, fakta-fakta penting, Saya. untuk membantu. Tapi yang saya takjub sendiri kepada kepimpinan kita ni, memang very fast learner dan, dia punya pick up tu dahsyat lah. Laju ada. Dahsyat. Hmm. Dahsyat. Sehingga kalau tengok prestasi dalam parlimen macam mana. Dia boleh debate spontan dengan masa tu pihak pembangkang. Berkaitan dengan alam sekitar. Saya. Dan dia Ja- dan Jadi dia dapat anugerah di antara menteri alam sekitar terbaik Asia ketika tu. Ya, itu saya ada dengar. Cuma yang saya tertarik ni bila Haji Zaidi orang fizik. Pegawai khas kepada Datuk Seri Tuan Ibrahim. Jadi, adakah ini yang Haji Zaidi maksudkan? Pasukan PAS ni berpengalaman apa semua ni walaupun karakter ustaz itu menteri tetapi yang menyokongnya ini profesional juga. Ramai yang berpengalaman dan itukah yang Haji Zaidi maksudkan PAS bersedia? Ya. Sekarang ni pertama PAS tu sendiri mempunyai ramai teknokrat. Cuma orang tengok PAS ustaz. Yang tu yang sisi pandang dalam satu sudut bagus. Sebab bila walaupun dia teknokrat, dia fizik, tapi orang nampak macam ustaz. Dari sudut bukanlah saya tu orang lain maksud dari sudut akhlak dia, cakapan dia, kebolehan dia. Kadang-kadang ramai di kalangan kita ni jadi imam. Macam Dr. Ali Akbar Gulasan. Itu kawan saya di UM. Kan? Dia fakulti sastra. Tapi boleh baca khutbah, boleh baca kitab. Sangat hebat. Boleh baca kitab, mengajar di masjid-masjid. Ustaz. Ya, tapi dalam masa sama dia profesional, dia doktor, dia pensyarah. So, maksudnya kita konklusi kepada poin ni. Poin ni sangat cantik. Maksudnya kalau saya faham, maksudnya pemimpin itu satu pendidikan formalnya begitu, technical, sains dan sebagainya. Tetapi dalam perjuangan politik pentadbiran ini yang dia membawa juga imej Islam, membawa juga kefahaman Islam, membawa tarbiyah yang Haji Zaidi sebut tadi, tarbiyah hanya dengan tasawur Islam, dengan pemahaman Islam yang mendalam. Lantas mereka ini adakah boleh tak saya katakan yang begini sains teknikal dan ada akhlak Islami merupakan satu ramuan yang lengkap sebagai seorang pemimpin. Jadi kita tidak perlu risau tentang akhlak dia, tak perlu risau tentang integriti dia. Betul. Adakah itu yang PAS cuba bawa sebenarnya? Betul. Maknanya dari sudut kelompangan tu diisi lah. Kalau kita nak kata mungkin lengkap jamik manik tu mungkin tidak. Tidak ada yang sempurna kan? Sempurna. Tapi sekurangnya saya fizik. Tapi saya ada basic. Kalau cerita tentang perbandingan mazhab, saya tahu. Tentang tasawuf Islam tu saya boleh cakap. Tapi saya still lagi sebagai physics background saya kan. Jadi saya boleh untuk technical infrastruktur tadi kena dengan saya lah. Tapi dalam masa yang sama kita tidak lari daripada prinsip-prinsip asas Islam tu sendiri. Dan difahamkan ni juga ni jadi imam baca Quran sedap ni. Taranum lah. Masya-Allah. Macam mana kita itu saya kata maksudnya hebatnya di situ. Mungkin ramai lagi yang begitu. Maksudnya pemimpin yang membawa akhlak Islam, amalan Islam dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama ada pengetahuan teknikal teknokrat. Jadi pesanan kita kepada penonton, PAS ni itulah PAS. Dan silap kalau kata semua tu adalah ustaz, background ustaz, background agama tidak. Tidak. Okey, cantik. Right.
Kita ini topik pertama ni pun dah seronok bersembang dengan Haji Zaidi kita sebab pengalaman dia, sebab bagaimana dia melihat khususnya lah beliau seusaha perhubungan, seusaha Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor, melihat bagaimana PAS ni, apa yang PAS ada, apa yang PAS boleh tawarkan pemimpin, bagaimana yang PAS ada. Cuma okey begini, kita bercakap tentang Negeri Selangor je jadi. Okey. Yang kita di Selangor, What's Next pun kita, kalau boleh kita banyak kupas isu Hmm, Selangor kan. hmm. Sebagai pemimpin PAS di Negeri Selangor dan juga bekas Exco Kerajaan Negeri sebelum ini, sekarang ni Haji Zaidi, hari ni 2026 ni, Januari 2026 ni, kita dengar banyak benda sangat. Bagi Haji Zaidi, apakah perkara yang boleh rasa risau, yang merisaukan, membimbangkan, isu-isu yang membimbangkan Haji Zaidi pada hari ini? Apa yang Haji Zaidi nampak? Saya bila kita melihat Selangor ni, Selangor ni very potential state Betul. dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Selangor adalah merupakan sebuah negeri yang menyumbang 26% even more KDNK kepada negara. Sangat besar. Maknanya 26% mean 1/4 lah. 1/4 ya. 1/4. Dan industri pun di sini. Kalau nak cerita tentang bajet 2026, 3.23 billion Bajet Selangor dengan reserve, saya tak pasti sekarang reserve, dulu sampai 4 billion dan sebagainya. Memang itu adalah Selangor. Dalam Perikatan Nasional atau dalam Pakatan Harapan sekarang, sebelum ni dalam Pakatan Rakyat, mungkin sebelum tu dalam Barisan Nasional, itulah Selangor. Itulah Selangor. Kan? Ini sebuah negeri yang maju. Maju, dan nanti kita cerita tentang majmuknya Selangor itu sendiri. Sebuah negeri yang maju. Jadi bila sebuah negeri yang maju ni, rakyat di Selangor, kan? Rakyat Selangor ni dia deserve better. Deserve better. Deserve better. Dia sepatutnya mendapat yang terbaik ataupun dapat yang lebih baik. Lepas tu kita suka sebut Selangor deserve better tu. Okey. Ataupun Tagline tu ya. Ataupun Dato' Alim kita kata Selangor deserve better kan. Better. Okey. Kan? Maknanya kita ni berhak mendapat yang lebih baik. Dengan tadi itulah, dengan 3 bilion, dengan apa benda tu. Okey. Jadi macam mana? Jadi sekarang ni apa yang saya risau adalah, banyak permasalahan ataupun yang sepatutnya rakyat dapat ni, Selangor ni, dia tidak mendapat yang sepatutnya, dan permasalahan yang kita sebut masalah-masalah contohnya macam banjir, jalan, sampah, apa lagi kan, infrastruktur dan sebagainya, tidak berada di tahap yang sepatutnya. I see. Okey. Dan saya dalam kerajaan dulu, kita melihat zaman saya sempat berada zaman Tan Sri Khalid Ibrahim. Saya sempat berada malah jadi exco zaman Azmin Ali. Dan ketika itu saya cukup rasa bersemangat ketika itu, kan, sebagai orang muda. Sekarang ni masih muda lagi. Menyumbang dan menyelesaikan masalah rakyat. Menyelesaikan masalah rakyat. Sebab saya sendiri kan diajar lah untuk guru kita tak kerti juga. Kita apa tu, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Itu kaedah fiqh. Itu kena tafsir tu. Kaedah fiqh bermaksud segala gerak-geri, tindak tanduk imam pemimpin ni manutun bil maslahah, menyelesaikan masalah rakyat. Maknanya dengan duit kita, dengan dasar kita, dengan apa juga program-program menyelesaikan masalah rakyat. Sebab itu saya balik ke belakang sekejap. Masa zaman Tan Sri Khalid Ibrahim, nanti saya cerita tentang zaman Azmin Ali. Zaman almarhum Tan Sri Khalid Ibrahim ni, saya ketika itu sangat kagum dengan dipanggil sebagai solution mindset ni. Solution mindset. Maknanya dia nak menyelesaikan masalah rakyat. Kita di peringkat dasar, kita buat dasar, dan kita laksana, execute sampai jadi. Bukan retorik, omong kosong, tapi mesti sampai selesai. Baik. Nanti kita cerita macam sampai hari ni kan. Kita ceritalah benda jargon-jargon apa semua. Rakyat rasa ke tak rasa? Saya contoh dulu, isu tanah.
Isu tanah. Isu tanah ni, masalah sebelum ni adalah banyak tanah-tanah, yang diduduki telah sekian lama, baik oleh orang Melayu ataupun orang Cina, India dan sebagainya, tidak dapat geran. Okey. Okey. Dengan ada banyak masalah. Masalah. Memang kita ni, kan, kita ditugaskan, kan, sebagai khalifah ni, khalifatullah fil ard ni, maknanya kita diberikan tanggungjawab untuk mengambil alih. Macam itulah kurang lebihnya tugas kita ni Allah bagi kepada kita untuk menyelesaikan masalah. Macam masalah. Jadi kita kena fikir tadi solution mindset, solution minded tadi. Kan? Dan saya sebutkan tadi bahawa segala tindak tanduk kita, polisi sebagainya untuk menyelesaikan masalah rakyat. Okey. Jadi masa tu Tan Sri Ibrahim dia kata, okey, masalah apa? Dah duduk ramai, dah duduk lama puluh-puluh tahun, dah beranak penak kat situ, tapi geran tak dapat. Okey, banyak masalah. Masalah contohnya tidak diukur. Untuk keluarkan geran dia kena ada ukur halus sebagainya. Okey, so buatlah ukur halus. Kan? Maknanya kerajaan membantu rakyat buat ukur. Buat balik ukuran, sebir balik mana lot sebagainya. Okey, selesai masalah. So masalah lagi adalah masalah dah hari cukup tu boleh keluarlah surat tawaran. Dipanggil borang 5A. Borang 5A. Okey, borang 5A. Okey. So masalah lagi adalah walaupun dah ukur halus, dah tahu dah ini dia punya lot dia, dah ada borang 5A. Masalah seterusnya adalah masalah premium tanah. Tanah di Selangor mahal, kena bayar puluh-puluh ribu. Jadi okey, kita tak selesai takat tu. Kita fikir balik. Okey, macam mana nak selesai? Sampai ke tahap Tan Sri Ibrahim almarhum, kita okey tak apa. Kita buat macam ni. Kita bagi je diorang ni hanya bayar RM1,000 sahaja. Dapat geran. Tapi di caveat tidak boleh untuk pindah milik, jual tak boleh. Sebab kita nak tolong supaya dia tanah tu dia ada hak, ada geran atas nama dia. Berdaftar. Apa-apa hal dia boleh kemudian nanti wariskan kepada anak-anak sebagainya. Selesai. Saya nak sebut tadi step by step tadi. Kalau tak ada dia punya pre-com, okey, ukur pre-com. Lepas tu tak ada geran nak keluar, okey, kita tawar 5A. Masalah 5A tak boleh apa? Masalah premium, okey, kita bantu premium. Tak ada cukup duit, okey, bayar 1,000 je. Bayar 1,000 je, tak pernah. Itu nak cerita bahawa solution mindset tadi. Okey. So, saya menjelah. Maksudnya tidak perlu idea besar. Tidak perlu terlalu retorik kita bawa idea besar, tetapi sebenarnya rakyat perlukan penyelesaian masalah. Itu maksud jadi. Betul. Kita tak mahu masalah itu, maaf saya sebut, setengah orang mengambil kesempatan atas masalah itu kan untuk kepentingan politik. Boleh saya bagi contoh lain? Ya. Sila. Ingat, hari ni kita bagi peluang ni. Contoh mana solution minded. Solution minded kan solution mindset. Mana lebih tepat lah. Mindset boleh. Minded pun boleh kan? Minded pun boleh. Okay, solution mindset. Contohnya saya di Taman Templer ketika itu ada satu perumahan. Dia panggil perumahan ataupun perkampungan Bukit Botak. Okey, Bukit Botak. Stinggan Bukit Botak. Okay. Jadi zaman BN dulu dah beberapa kali dah dibuat macam pecah tanah. Pecah tanah, banci, pecah tanah dan sebagainya, tak selesai-selesai. Dan bila datang pilihan raya, itu saya sebut tadi, menggunakan masalah ni untuk tujuan politik. Okey tuan-tuan sekalian, sekiranya tuan-tuan beri undi kepada saya, lepas pilihan raya saya menang, masalah selesai. Hari ini menang. Begitulah kan. Macam tu. Okay. Bila menang tak selesai. Tak selesai juga. Dan bila menjelang pilihan raya 5 tahun kemudian, hujah yang sama digunakan. Ini kita nyanyi lagu yang sama. nyanyi lagu yang sama. Ini totally against kita punya prinsip tadi. Bukan masalah rakyat, malah biarkan masalah tu wujud supaya dia boleh dapat laba politik. Tapi tidak zaman kita dalam kerajaan. Okey, almarhum Tan Sri Ibrahim. Okey, saya dengar sendiri. Suatu zaman Barisan Nasional, okey,
mereka nak mereka keluarkan semua setinggan Hmm. dan mereka nak bangunkan rumah flat Ganti. ganti. Okey. Okay, ganti. Hmm. Sampai ke zaman almarhum Tasik Ibrahim. Ini yang saya nak highlight kan betul-betul. Bila mana pemimpin yang betul-betul jujur, ikhlas dan menyelesaikan masalah rakyat, itulah kalau pemimpin yang betul-betul yang saya sebutkan tadi, layaklah diberikan ganjaran hatta Allah alam mungkin syurga Allah Subhanahu Allahu Wa Taala. akbar. Pada menyelesaikan masalah rakyat yang Jadi bertahun-tahun. jadi contoh Allahyarham almarhum Tan Sri Khalid. Maksudnya pemimpin yang sebegini dia bukan dah fikir sangat aku dapat laba politik bagaimana orang suka aku, tapi yang maksud Haji Zaidi ni memang aku dapat jawatan, aku dapat taklif amanah itu, aku mesti cari penyelesaian tadi yang sebut Betul. bahasa Arab tadi tu. Betul. Penyelesaian masalah kepada rakyat. Betul. So itulah maksudnya beza tadi. Sebab sekarang ni gini, Haji Zaidi. Saya nampak kan pandangan saya dan pemantauan saya. Saya tengok ramai pemimpin yang mengatakan dirinya ni layak memimpin. Tetapi bercakap soal macam-macam, janjinya macam-macam. Kita ni tak layak dengar janji. Kan? Ada kawan saya ni sampai saya bergaduh dengan dia kata aku tak nak bayar PTPTN. Sebab apa? Sebab kerajaan ada orang janji PTPTN akan masuk. Sampai tak nak bayar. Kata hutang kena bayar, tak nak bayar. Tunggu kerajaan tu benar. Begitu. Janjinya, retoriknya dan sebagainya. Tetapi bila itu semua hanyalah nyanyian-nyanyian sebelum pilihan raya macam Haji Zaidi sebut, selepas pilihan raya dah prinsip dia lain, berubah pula. Kan? Jadi ini yang kita nampak banyak hari ni. Tapi Haji Zaidi sebut tu, Tan Sri Khalid, pemimpin PAS, Exco apa semua ni, adakah itu what's next untuk Selangor? Yes. Itulah what's next. Kan? Dan itulah yang kita nak beritahu kepada rakyat. Itulah PAS sebenarnya. Itu tak kisah. Kita bukan sebut kata bahawa pemimpin ni macam Tan Sri Khalid Ibrahim tu dulu daripada PKR dan sebagainya. Bagi kita itulah yang PAS nak. Dan kalau PAS diberikan amanah, itulah yang PAS akan lakukan. Menyelesaikan masalah rakyat. Tahu tak cerita tadi tak habis lagi? Sila. Okay. Tan Sri Khalid Ibrahim sebelum tu, zaman Barisan Nasional, mereka dah keluarkan setinggan-setinggan dan mereka bercadang nak buat rumah flat. Setelah sekian lama, tak selesai. Saya tak ingatlah berapa pilihan raya, saya tak ingatlah. Masuk Tan Sri Ibrahim, saya kagum dengan pemikir. Dia kata macam ni, sekiranya kita buat rumah flat, sebelum ni mereka setinggan di landed, rumah setinggan. Rumah singgah lah. Rumah bawah lah. Rumah bawah. Dan bila mana kita buat rumah flat, mereka akan jadi setinggan rumah bertingkat. Okey. Justru itu, dia tak buat rumah flat. Dia buat rumah landed. Okey. Dia setinggan tadi. Ganti rumah landed juga? Ganti rumah landed. Sebab dia fikir tentang masa depan. Dia nak supaya setinggan ni satu masa nanti dia ada aset yang sangat berharga dan tidak lagi miskin ataupun menjadi setinggan. Saya. Dan siap zaman saya. Saya cerita. Okey. Siap zaman saya tu. Okey, kemudian diteruskan. Di bawah projek PKNS, Tan Sri Khalid Ibrahim, siap. Bila siap, harga saya ingat dalam 120,000 above. Berdasarkan kepada sama ada intermediate ataupun corner lot dan sebagainya. 120,000 kurang lebih. Dan saya nak cerita tentang solution mindset tadi. Macam mana kita nak bagi rumah kepada setinggan dalam keadaan 120,000 ni mestilah buat pinjaman. Pinjaman bank. So, Tan Sri Khalid Ibrahim dah siapkan rumah. Settle, rumah siap. Offer. Offer. Berdasarkan banci-banci yang dah buat tu kita ambil balik. Kita offer balik kepada setinggan tadi. Tahu tak Yus? Diorang ni yang setinggan ni kerja apa? Pasar malam, driver lori, jual sayur. Macam mana orang nak beli 120,000? Sukar tu. Jadi peranan kerajaan saya ketika itu kita buat tubuhkan panel bank. Panel bank datang.
kemudian interview seorang-seorang. Ada yang ada beberapa ataupun certain percentage lepas. Yang lain tu yang saya sebutkan tadi, oleh kerana pekerjaan mereka Pekerjaan gaji, tak tetap ke dan sebagainya. tidak boleh. Okay. Kita tak biar masalah tu, itu kau punya pasal. Tak. Ini solution mindset tadi. Mindset. Okay, kita buat, kita ada gaji, isi borang. Okay. YB kita Taman Templar, kita mengesahkan. Dia driver lori, berapa gaji dia, ini dia, kita verify, kita sahkan. Itu dijadikan sebagai slip gaji dia. Sokongan kepada pinjaman tadi tu? Pinjaman tadi. Dengan yang kita buat begitu, ni saya nak ulang banyak kali ni. Solution mindset tadi. Saya semakin nak kita nampak jelas tu. Okey, selesai. Lepas tu ada juga yang dah buat macam tu pun tak lepas juga. Sebab kerja pasar malam berapa dah sangat. Membantu kalau dia token lain kan. Dia driver lori pun kadang-kadang mungkin dia tak berapa banyak income dia sebagainya. So what's next? So maksudnya pemimpin ni, kalau orang putih kata ni, you kena pergi extra miles. Yes, Soalnya buat habis baik sampai selesai, dan bukan bagi alasan benda ni dah tak boleh selesai. Benda ni dah, orang kata apa, kita dah cuba sedaya upaya tu tak cukup kan? Tak cukup. Kena selesaikan. Sehingga kan tadi ni saya tertarik ni. Saya pun peguam banyak juga kes-kes bank. Maksudnya bank ni bukan mudah nak bagi-bagi pinjaman ni kalau tidak ada keyakinan kredit itu. Tapi sehingga kan pemimpin YB Templar ni boleh sign dan sahkan pekerjaan dia untuk meyakinkan bank. Yes. Dan benda ni juga dibawa kepada kerajaan negeri. Dia pun mengendorse yang apa yang kita buat tadi. Model cara tu. Okey, baik. Sebahagian dah selesai. Ada lagi tak selesai? Ada lagi. Sebab tadi tak cukup tadi. Okey, tak cukup, apa yang kita buat lagi? Kita buat lagi. Okey, tak apa. Dia boleh combine pula dengan isteri dia. Tak boleh dengan isteri, dengan anak-anak. Tak boleh dengan anak-anak, dengan relatif. Sampai boleh selesai. Kasih jadi. Kasih jadi. Okey. Kasih jadi. Banyak maklumat ni. Dan dia tahu. Dia beli 120,000. Sekarang berapa harga rumah tu sekarang ni? More than $500,000. Sekarang ni. Masya Allah. Daripada Bukit Botak, dia tukar di Taman Seraya Mutiara. So bukan saja solution, bukan saja solusi, tambah baik, bantu dan membangun ekonomi dia pula. Ini pemikiran solution mindset yang dicontohkan oleh almarhum Datuk Seri Ibrahim. Kasih jadi. Dan bukan kasih jadi macam apa kasih jadilah. Tak. Sampai selesai. Sampai selesai dan kita menambah baik tahap kehidupan mereka. Baik. Dan sekarang bayangkan dulu tinggal yang rumah singgah ni sekarang ada aset sampai 700,000. Tuan-tuan dan puan-puan, dia dah jelas dah jawapan. Jawapan what's next ni adalah solution mindset. Haji Zaidi kata what's next adalah solution mindset, bukan retorik, bukan janji-janji, bukan apa. Buat sampai selesai. Panjang discussion kita. Banyak yang kita dapat pada hari ini. Sebelum saya nak tanya kepada isu yang lebih besar, mungkin kita berehat seketika. Bagi Haji Zaidi kita relax sekejap sebab banyak lagi info ni. Banyak lagi maklumat, pengalaman ni. Saya ni memang kerja saya adalah mengorek semua rahsia-rahsia Haji Zaidi untuk kita dapat manfaat tentang perbincangan kita pada hari ini tentang isu-isu negeri Selangor. Kita berehat sebentar. Kembali kita di dalam What's Next podcast. Saya pengacara anda Yusfarizal bin Yusof dan hari ini kita bersama Tuan Haji Muhammad Zaidi Abdul Talib
Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor, bekas Exco di dalam Kerajaan Negeri Selangor ketika Tan Sri Khalid, bekas pegawai khas kepada Menteri Kasar, orang yang cukup berpengalaman, dan kita telah kupas banyak tajuk. Ini tak pergi lagi. Tadi infrastruktur, kita ada pemodenan pertanian, kita ada industri asas tani, kita ada kemudahan awam. Kita dah cerita tadi berkenaan dengan solution mindset, dan Haji Zaidi telah memberikan contoh yang sangat tuntas tentang penyelesaian masalah tanah yang tidak bergeran. Itu berkenaan dengan infrastruktur dan Projek Terbengkalai tu. projek Terbengkalai. Hmm. Satu yang bila kita sebut infrastruktur ni Haji Zaidi. Satu je saya ni. Ha, Tadi ada Muhammad Zaidi. Saya Zaidi je, tak Zaidi. Muhammad. Oh, okey. Tak, Dan Zaidi. dan juga pada zaman Tan Sri Khalid Ibrahim, Ha, pada 2013 tu saya sebagai YB biasa. okey. 2013. 2014 Ha. saya jadi Exco zaman Datuk Seri Azmin Ali. Oh, so bermula dengan jadi exco tu di zaman Datuk Seri Azmin. Ya. Ni pengalaman lain pula ni. Mesti Ha. ada banyak pengalaman ni. Tadi dalam masa Sebab YB biasa tu pun dah Ha. banyak pengalaman pendedahan Ya. dengan Tan Sri Khalid. Perubahan MB tu dia berlaku selepas tahun penggal yang tersebut. I see. Okey. Cuma tadi Haji Zaidi juga pegawai khas di Kasar berkaitan dengan air, semasa menjadi exco juga saya kira ada berkaitan dengan air, infrastruktur dan sebagainya ke. Isu air ni saya sebut sebab air ni walaupun negeri Selangor ni kan negeri maju dan sebagainya, tetapi kadang-kadang kita masih melihat mungkin masalah air tu masih berlaku kan, masalah loji rawatan air, masalah bekalan air. Masa ketika Haji Zaidi menguruskan ataupun terlibat dengan pentadbiran, bagaimana isu air ni diselesaikan oleh kerajaan negeri? Apa isu ketika itu? Isu air ni dia pengalaman saya sewaktu berada di bawah Tan Sri Khalid Ibrahim sebagai YB biasa. Okey. Saya tertarik dengan satu kes ataupun satu projek projek yang bermula daripada masalah isu bekalan air mentah ni. Okey. Bekalan air mentah ni maksud katanya dia ada bekalan air terawat ni, bekalan air terawat Okey. dan air mentah. Daripada Sungai Selangor. Ya, Sungai ya. Selangor yang ada, saya kira ada 4 loji di Sungai Selangor tu. Okey. Dan kita ketika itu zaman saya ingat 2013 ataupun 2013 lah. Selangor pernah mengalami satu musim kemarau yang sangat ekstrim. Kemarau Dan dia berturutan daripada tahun ke tahun kemarau. Bila kemarau berlaku, pertama sekali air mentah tak cukup. Okey. Bila air sungai dia cetek, dia cetek sampai ke tahap bahawa loji rawatan air ni dia tak boleh nak sedut air. Tak ada air Tak nak air, sedut, tak boleh. tak boleh sedut lah. Okey. Dia sampai dia ada weir yang kadang-kadang kita tahan air ni, tahan air. So air tu dia sampai ke satu level tu okey, air boleh disedut untuk diproses. Okey. Bila berlaku musim kemarau, okey, loji rawatan air ni tak boleh nak proses air. Okey. Nak proses air. Dan sangat membimbangkan bila mana kita lihat bahawa status kita punya empangan-empangan. Dia belum berlaku lah sampai tahap loji rawatan air tak boleh nak sedut tu. Tapi makin lama makin kurang dan kita tengok kita punya simpanan kita di dam ni, di dam di Selangor. Kalau loji rawatan air, kalau di Sungai Selangor tu dia satu dam di mana di Kuala Kubu. Di atas sana tu. Okey. Satu dam yang sangat besar. Itulah yang berlaku biasa. Yang berlaku yang menyebabkan kita rasa runsing sebab dam ni bila bulan musim terkujuh bulan 12 tu air dia penuh. Kemudian makin kurang dan sebagainya. Dan bila berlaku musim kemarau juga dia melibatkan beberapa sungai di Sungai Semenyih sebagainya berlaku pencemaran. Pencemaran sebab ada manganese, ada bahan-bahan yang bila mana air kurang menyebabkan dia punya larutan tu
persentage sangat-sangat tinggi dalam Oh, okey. bau dan sebagainya Okey. menyebabkan Okey. pencemaran. Alright. Okey, yang ni menarik, menarik. Juga zaman almarhum Tan Sri Ali Ibrahim. Saya ambil contoh di Sungai Selangor. Okey, di Sungai Selangor ni bila mana, musim musim kemarau ni, musim Hmm, kemarau, kita tak ada air. betul lah. Bila musim tengkujuh, Hmm, banyak okey, air. banyak air sampai melimpah-limpah sampai banjir. Nah, sebab Kalau musim hujan, kalau ha, musim hujan sampai sampai banjir. Nanti banjir. kita cerita buat musim hujan banjir. Okey, Kemudian musim tak hujan pula, musim kemarau tak ada air. betul. Yang menariknya, almarhum Tan Khalid Ibrahim ni, dia dapat satu satu idea. Saya fikir pun kalau kita tanya budak-budak lah. Kadang-kadang kita ni kita kena balik back to basic Betul. kan. Kalau saya tanya Tuan Yus lah, masa air banyak, Hmm, kita berlebihan air hmm, sampai banjir. Kemudian masa musim kemarau tak ada air sampai kita terpaksa catu air. hmm. Macam mana kita nak buat? Kalau iyalah, kalau lebih pergi simpan. Macam mana? Itu Kan, solusi dia. itu Itu solusi dia. nampak macam idea kanak-kanak kan, budak-budak kan. Kalau macam tu masa air tengah banyak, kita tadah, kita simpan. Kemudian Oh, masa masa tengah tak ada air, kita gunalah balik air gunalah tu. balik. Itulah Saya idea tersebut kita translatekan kepada satu projek, dia panggil projek Horas 600. Yang okey. berada di dia berada di Ijuk tu. Hmm. Sangat besar. Uh, Simpanan lah tu. simpanan air. Saya. Dipanggil Horas, hybrid of river augmentation system. Maknanya kita bila masa musim hujan, Hmm. air daripada sungai itu kita divert ke kolam. Oh, Kalau okey. zaman di Kasar tu kita namakan dia sebagai takungan air pinggiran sungai, TAPS, TAPS. Taps, Benda yang taps. sama. Hmm. Zaman almarhum Tan Sri Khalid Ibrahim tu kita nama Horas, nama orang putih lah. Hmm. Jadi air Sungai Selangor ni dia turun dan kebetulan pula di kawasan Batam Berjuntai Ijuk ni banyak kolam-kolam, sedia ada kolam kecil. Hmm. Maka kita buat projek gali bagi buat kolam besar, Hmm. takung air di situ. Bila musim kemarau, Hmm. air tersebut lepaskan balik di sungai. Selesai masalah. Masya-Allah. Selesai masalah. Masalah Dengan idea dengan budak-budak idea tadi macam tu. tu. Idea nampak macam budak-budak. Tapi saya nampak kan, banyak dah kita cerita tanah, setinggan dan sebagainya. Saya nampak macam solusi zaman itu yang penting praktikal. Dia praktikal, bunyinya tak susah. Bunyinya kalau air banyak simpan, Dan masalah settle. tetapi masalah selesai. Selesai. Saya rasa akhirnya kita balik kepada rakyat. Nak lihat penyelesaian. Masalah tu tidak ada penyelesaian sebab kita fikir cara tu macam teruk-teruk sangat. Oh, Kan cara tu terlalu besar. Tapi akhirnya dengan simpan air saja betul. boleh selesai. Betul. Kan akhirnya dengan kelulusan YB di kawasan tersebut tentang pekerjaan dia saja, dia boleh beli rumah dengan harga 120,000 dan kemudiannya meningkat harganya sampai 500,000. Tujuh. Very practical. Very practical Betul. kan. Betul. Okey. Tadi apa Haji Zaidi sebut pasal banjir kan. Banjir. Betul lah kalau air banyak tu, kalau hujan, taburan hujan yang tinggi dan sebagainya, maka masalah yang kita tengok di Selangor ni, bukan saya kata, bukan rakyat kata sahaja, bukan rakyat alami saja banjir, tapi kan kita tengok dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor sendiri pernah menegur, kata kena selesai isu banjir ini, sebab kita ini ialah negeri paling maju tadi kan, dengan bandar-bandar moden, dengan teknologi moden dan sebagainya. Tetapi hari ini kita masih lihat banjir masih berlaku. Kan kalau hujan ni, hujan lama sikit ke di kawasan Shah Alam ke, di kawasan mana ke, di kawasan Sungai Buloh misalnya, kita dah risau kan banjir akan berlaku. Jadi bagaimana Haji Zaidi? Adakah ini satu perkara yang memang tak ada solusi, ataupun bagaimana kerajaan kita melihat kerajaan pada hari ini menanganinya sehingga Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sendiri menegur sebegitu? Apa what is the actual problem? Apa sebenarnya? Okey, habis zaman almarhum Tan Sri Khalid Ibrahim, okey, wibawa itu dan solusi mindset itu diteruskan oleh
zaman Datuk Seri Azmin Ali. Okey. Saya ketika itu sebagai Exco Infra. Hmm. Dan masa zaman Datuk Seri Azmin Ali, kita banyak turun padang, turun padang terjah. Terjah, nanti kita sebutlah tentang banjir, kita terjah, tentang sampah, kita terjah. Semua isu-isu Turun rakyat ni kan. rakyat. Kita terjah dan juga dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah. Nampak effort kita tu, dia bukannya satu isu lagi, dia bukannya masalah tu selesai tak selesai tu, itu perkara yang nombor 2. Kan? Kadang-kadang dia main masa yang lama. Masa yang lama. Saya sebut contoh yang tadi. Berperingkat lah. Berperingkat. Contoh yang saya berikan beberapa contoh tadi pun, pertama tak selesai. Ambil step yang kedua, step yang ketiga dan sebagainya. Kenapa Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor ni tegur? Seingat saya lah. Seingat saya, Allahualam, seingat saya, tidak pernah berlaku sebelum ni. Ditegur direct. Sampai apa istilahnya, mencurah air ke daun keladi. Ya. Apa lagi istilahnya? Kecewa. Tak pernah. Walaupun masalah tu memang mungkin wujud, mungkin tak selesai lagi. Tapi melihat kepada tindakan kita, kesungguhan kita, planning kita, kan, kita punya roadmap kita macam mana. Maksudnya adalah yang tuanku lihat perancangan itu ada, peringkat itu telah dimulakan. Maksudnya betul. Tapi hari ni tegur. Ditegur, dan saya ingat bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. 4 mungkin. Yang baru ni isu Bukit Tagau lah. Itu lagi panjang cerita. Kenapa tuanku dia sampai ke tahap perlu menegur tu. Kan? Kalau tidak kerana dia tidak rasa kita punya dunia mahu dia rasa macam perlu menegur lah. Perlu menegur. Dan seolah-olah bila sebut kecewa tadi, saya tambah sikit. Kecewa, dan kemudian baru-baru ni sehingga Duli Yang Maha Mulia tuanku sampai secara serius jugalah kita sebut, panggil YB ni dalam isu babi kan. Panggil, kalau boleh duduk kat kawasan ni, rasai sendiri apa semua kan. Adakah kita dapat merasai itu, menjiwai perasaan bagaimana kecewanya tuanku sendiri dalam berbanyak isu-isu ni kan. Dan tak pernah berlaku sebelum ni. Tak pernah berlaku. Pengalaman Zaidi tak pernah berlaku. Kita bukan tak ada masalah. Saya sebut tadi masalah air. Masalah air yang saya sebutkan tadi, sampai ke tahap saya sendiri pernah ketika itu, saya ingat sebagai YB biasa, kita solat di empangan. Kan? Di empangan, di Kuala Kubu tu, di empangan solat istisqa. Minta hujan kan? Minta hujan. Ya, bila tak ada hujan ni, hujan bukan kerja kita. Ya, betul. Dan masa tu apa yang kita buat lah, kita buat pemberian awan. Teknologi kita buat juga. Masuk dalam saya bukanlah rasa alat. Dah tempah-tempah nak naik kau terbang masuk dalam awan. Boleh naik sekali. Tapi saya tak masuk berkesempatan. Timing tu dah tempah-tempah tak boleh. Maknanya sampai ke tahap itu. Dan kalau tahap Exco ketika itu, saya nak naik masuk dalam awan, nak buat pembenihan pun kita sanggup buat. Nak menunjukkan bahawa kita do at our level best untuk menyelesaikan masalah rakyat. Masa saya bersama dengan Seri Azman Ali tu, masalah apa? Air tak cukup sebab air loji rawatan air Semenyih kan, tak cukup dan sebagainya. Kita kata kita buat loji rawatan air Labuan Dagang dengan Semenyih 2. Setahun setengah siap. Setahun setengah siap loji rawatan air dan boleh beroperasi. Labuan Dagang, tak silap saya, 100 juta liter air sehari, dan Semenyih 2 tu 200 juta liter air sehari. Siap as per our schedule. Settle. Mana boleh siap lah setahun setengah ni. Dan ketika itu masalah-masalah air di Kuala Langat dan sebagainya tu selesai. Nah, kita tadi tentang pendekatan, kesungguhan. Tadi cerita tentang Datuk Seri Azmin punya Haji Zaidi cerita Tasik Khalid ni dengan solution mindsetnya. Kemudian Datuk Seri Azmin dengan turun padang kan. Turun padang, menghayati denyut nadi rakyat. Kemudian terus sama juga, terus buat. Terus buat. Buat loji baru kan, 2 loji baru dan beberapa inisiatif lain tu. Maknanya menyelesaikan masalah rakyat, dan benda tu
berjaya selesai eskapel schedule. Saya Ber teringat ah, saya teringat, saya tahu ni benda yang saya terlintas, secara spontan. Bila Datuk Seri Azmin punya masa tu, nak cerita turun bawah ni, turun rakyat ni sampai dia panjat lori sampah lah. Kan kita masih ingat ya, image tu. Pasal itu yang mendaki bukit sampah, bukit sampah. tengok sendiri, merasai betul Sebegitu bau dia Maksudnya nak cari solusi, buat cara praktikal dan buat sungguh-sungguh, akhirnya selesai. kita meletakkan hari tu, saya tak ingatlah berapa persen dia, maknanya Exco MB ni dia kena berapa persen saja berada di pejabat, selebihnya tu di Turun padang. Padang. Tengok sendiri masalah. Barulah kita boleh masuk mesyuarat, barulah kita boleh ada rasa, kan, ada rasa, feeling tu ada, denyut nadi tu kita boleh merasai dan kita boleh dah fikir tentang solution. Malam tak boleh tidur sebab fikir macam mana dia sanggup, macam Yusuf Babi ni kan. Kalau kita betul-betul menghayati ya, you pernah rasa tak? Pernah bau tak? Bau ladang. Saya kebetulan kalau Pernah. dulunya bukan kita duduk kawasan tu, saya daripada Pulau Pinang kan. Haji Zaidi tahu saya daripada Pulau Pinang. Rumah kampung apa nama Tok Wan saya apa semua di sekitar kawasan Bukit Mentajam. Jadi kena lalulah Valdor tu. Ya. Kawasan Valdor Jawi tu. Jadi memang setiap kali lalu itulah baunya. Tak Sebagai, boleh bayang macam mana kalau duduk kat situ kan. sebagai pemimpin kan, kalau kita bayangkan mana, maknanya dia kata apa, kita meletakkan diri kita tu di tempat rakyat yang merasai kesusahan. Bukan saja bau babi tadi. Bau tadi satu hal kan, dia duduk situ, dia makan, dia minum mangli apa kata kan. Dah bau. Tak bau tu pula jadi. Dahsyat. Jadi kita sebagai pemimpin ni, kita diberikan amanah, tanggungjawab. Satu bab lah, saya tak nak pergi panjang bab babi tu. Ya. Begitu juga bab banjir, begitu juga bab air, kan, air kena catu satu ketika dahulu. Jadi kalau kita ni sebagai pemimpin yang kita, kan, saya ingat Saidina Omar menyebut, dia kata kalau sekiranya apa tu, unta ataupun keldai tergelincir dekat Sungai Furat di Iraq sana pun, dia takut dia disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu rasa Tanggungjawab. kebertanggungjawaban tu. Maknanya kalau hari ni dengan cerita banjir, kalau ada masalah terdakan babi dan sebagainya ni, kalau pemimpin di Selangor ni masih boleh tidur lena, masalah lah. Kalau maksudnya boleh tidur lena ni, memikirkan macam mana, tak fikir secara seriusnya masalah rakyat tu selesaikan. Lepas tu balik pada masalah yang balik pada yang teguran tuanku tadi. Sekiranya tuanku melihat kesungguhan kita, tak timbul istilah mencurah air ke dalam kadi tadi kan. Kesungguhan kita menyelesaikan masalah ni ada step. Of course lah kita selesai ni ada step, selesai sikit bukannya daripada tahun saya tinggal 2018 hari tu sampai sekarang sama je. Berapa tahun dah tu? Buat apa kan? Kalau berperingkat itu mesti ada peningkatan sekurang-kurangnya dan mesti ada perancangan yang jelas. Dan kita pun, yalah, isu babi ni kita dah bincang panjang lah kan benda tu kan, dari segi apa cadangan pun tak clear dan sebagainya. Tapi itulah satu macam bila merasai denyut nadi rakyat tadi kan. Kalau Haji Zaidi boleh sentuh isu banjir ni kan. Kalau kawasan banjir ni, setiap kali musim tergujuh ni dah risau dah kan. Dia banjir ni dia ada, saya teringat lah, dia banjir ni dia ada dalam 4 kategori lah. 4 kategori. Dia ada lain-lain juga Satu banjir monsun. Okay, banjir monsun ni dia tibanya monsun timur laut, monsun barat daya. Kita tak secara direct lah. Itu pantai timur lah kot. Kalau timur laut tu pantai timur lah. Kita biasanya bila peralihan monsun. Peralihan monsun ni kalau daripada barat daya ke timur laut tu, daripada bulan Oktober November. Peralihan monsun dia akan jadi ribut, hujan lebat yang tak tentu dan sebagainya. Begitu juga kalau bulan Mac ke April tu, timur laut ke barat daya. Perubahan monsun ni akan berlaku ribut, hujan lebat, petir dan sebagainya. Dan itu monsun. Dan yang keduanya adalah disebabkan oleh dipanggil banjir kilat. Flash flood ni
dia tak ikut masa. Hmm. Mungkin berlaku pada perubahan monsun tadi dan sebagainya, bila lebih sahaja dalam kurang lebih dalam 50, 60 sampai 100 Hmm. dalam tempoh yang singkat, macam Banjir lah. kita simbah air dalam bilik mandi lah. Simbah satu berdi memang banjir Sat. Banjir lah. Nanti Okey. kemudian dia ada bagi banjir pantai. Selangor kita ni ada pantai. Pantai ni dia ada timing dia boleh air boleh pasang. Air pasang tu Dia pasang sampai besar ke apa? pasang besar sampai 5 sampai 5.8 tinggi. Dan dia ada satu lagi dipanggil banjir genang, banjir temenung ni. Banjir Okey. temenung. Jadi kita di Selangor ni, di Selangor ni masalah kita bila hujan lebat je banjir. Banjir kan? Bila banjir je hujan lebat. Dia dan takkan tak. Dan saya tengok ada satu data, saya tak ingat di Dorsum atau mana. Dia memang kejadian banjir di exponential tu. Dia macam bilangan banjir. Semakin naik. Semakin naik, Semakin naik. semakin banyak. Yalah, of course, but development area di Selangor ni kan kita very rapid kan, maknanya banyak. Okey, development rapid, banyak. So kalau kita tak naif tentang macam mana kita nak menjaga aliran air dan sebagainya, saliran, dia akan menyebabkan makin lama makin banyak dan jumlah kerugian Memang. jutaan sampai sometimes sampai bilion kalau banjir besar. Dan ini yang berlaku yang tak selesai masalah ni. Okey, kita pertama kita tak boleh nak cakap apalah kalau tentang contohnya macam perubahan iklim. Perubahan iklim itu memang ketentuan Allah. Perubahan iklim kita tak boleh nak. Kita bolehlah, maknanya Tidak boleh dihalang lah perubahan iklim tu. perubahan iklim kan. Itu pun daripada tangan-tangan manusia juga. Iyalah. Cuma tinggal lagi apa yang kita kena buat bila perubahan iklim kan. Bagaimana tentang saliran-saliran. Adakah kita boleh lagi mengekalkan jumlah saliran air yang sama seperti dulu. Dia adalah istilah-istilah dalam GPS, saya pun tak apa ingat dah. Mana katanya kita kena ready untuk menerima limpahan air hujan daripada perubahan iklim ni yang drastik dan sebagainya. Itu memerlukan bajet yang besar. Tapi saya nak menarik, saya tak nak pergi jauh lah tentang teknikal ni. Saya tertarik, saya terbaca tentang laporan Ketua Audit Negara. Okey. Yang dibentangkan di Dewan Negeri pada tahun 2023. 2023. Okey. 2023. Yang ni saya nak highlightkan. Nak highlightkan. Dia ada dalam 3 atau 4 teguran-teguran yang dikeluarkan oleh laporan Ketua Audit Negara. Yang pertama, pengurusan projek mitigasi banjir. Saya tak pasti Tuan Yus sekarang ni berapa projek-projek terbengkalai, projek-projek ternak, saya tak pasti. Tapi saya pernah cek sebelum ni berbelas-belas di bawah Pakatan Harapan. Projek ternak. Projek ternak ni projek yang memang saya pastilah berapa persen dia punya kelewatan tu. Dan dalam teguran laporan Ketua Audit Negara ni adalah disebut yang pertama adalah kelemahan pengurusan projek mitigasi banjir. Secara detail disebut di situ adalah sampai ke tahap satu kelewatan masalah kontraktor. Masalah dia panggil overpaid pun ada. Overpaid? Bayar lebih kepada Bayar kontraktor. lebih kepada kontraktor? Tapi tak siap? Bila siap. Itu teguran tu? Teguran audit tu serius lah kan maknanya? Tuan-tuan boleh check, boleh ni lah. Memang ada, memang jelas. Pengurusan projek tu sendiri. Yalah. Jadi projek menyebabkan bertahun-tahun tak siap, Last kali, bila bertahun-tahun tak siap, dia punya area kawasan tu dah develop dan sebagainya, dah lain dah dia punya topologi. Dinamik dia dah lain dah. Dah lain dah. Banjir lagi. 2023 ni kira barulah ni zaman kerajaan hari ni lah. Yang Mak Menteri Besar ini lah. Masalah kolam takungan banjir. Kolam takungan banjir yang tidak diwartakan. Saya ingat dalam laporan Ketua Audit Negara tu lebih dalam 40 something. Okey, dia tadi konsep tadi kita rasa kita takung air. Betul. Takung air tadi kita nak guna balik air tu alih ke sungai. Kolam takungan air ni bila berlaku hujan yang lebat,
air tu dia kalau kita tak bawa dia somewhere, okey, dia Ketakungan. dia dia ketakungan, dia akan menyebabkan bottleneck dekat dia punya saluran, menyebabkan banjir lah, Banjir lah. melimpah sebagainya. So kita ada apa tu, kolam tangkungan air banjir, tetapi tidak diselenggarakan dengan baik dan tidak diwartakan. Itu Oh, teguran itu laporan pula. kepada negara. Okey, pertama, tidak diselenggara. Kenapa tak selenggara? Dia isu tadi lah, isu tak diwarta. Bila tak diwartakan, kadang-kadang PBT kata bukan kerja aku, kan. Ni bukan bawah aku, ni bawah masih pemaju punya. JPS kata, itu bukan, dia tak serah kepada JPS lagi, masih bawah pemaju. Pemaju dia kata dia dah buat Oh, kolam, ini pemaju buat tapi pemaju sepatutnya serah. saya Diwartakan, dia serah. saya Dan pemaju pula, bila kita tak serahkan kolam tangkungan air ni, dia masih hak pemaju. Tanah tu dia boleh bangunkan saya satu hal yang lain. Kurang lebih ada 40 lebih ditegur oleh dalam laporan Ketua Audit Negara. Ini nak cerita masalah apa sebenarnya? Masalah pengurusan. sebabkan kolam tak warta, Ha, tak ada maintenance, jadi bottleneck, jadi banjir. Yang sepatutnya kalau warta diselenggara, tak banjir lah. ada kes-kes yang kadang-kadang pemaju bila dah tak warta sekian lama, dia ambil balik tanah tu. Sebab tak Dah warta, tutup lah kolam tu. tak berfungsi. Okey. Ini betul-betul pengurusan infrastruktur lah ni. Kan yang menjadi masalah yang menyebabkan banjir tu. Mungkin agaknya Haji Zaidi, mungkin itu kegusaran Itu bila saya yang kata, Mamula tuanku. itulah Selangor deserve better. Ha. Better Balik in pada term itu. of apa? In term of tadi lah. In term of better leadership pun mungkin juga. Kan? Better leadership. Ditegur lagi tentang penyelenggaraan. Kita dulu bila sampai ke musim-musim tertentu, kan, musim tertentu, hujung tahun atau perayaan monsun, kita keluarkan pekeliling, pastikan semua kolam-kolam takungan banjir tadi diselenggara, longkang-longkang semua ni pun dah ready, semuanya dah diselenggara dengan baik. Tunggu hujan turun je. Kalau tunggu hujan turun, maksimum lah kapasiti bahawa infra tadi boleh cope up dengan hujan tadi. Dengan hujan tadi. Berbeza dengan tak dibuat selenggara, kolam tak diselenggara, sampah-sampah ada banyak dalam ni menyebabkan Saliran. sumbat saluran. Banjir. Baik. Banjir. Tu nampak. Okey. Bila dengar isu ni jadi kita pun banyak ni. Tapi balik pada yang Haji Zaidi kata, kalau ada solution mindset, kalau betul-betul nak selesai sampai sudah, tak adalah berlaku saya kira isu tak warta. Isunya kecil. Bukanlah kecil, maksudnya isu tu Buatlah. buat je. Patutnya turun Proses mungkin lah. nak pergi go extra mile, pergi selesaikan masalah warta, masalah saluran dan sebagainya. InsyaAllah lah ada solusi mindset tadi. Dan ini yang mungkin Selangor perlukan dan deserve better. Kan? Dia apa tu, dia istilahnya apa tadi, solusi mindset tu orang putih sebut lah. Ya, orang putih Tapi lah. berbalik kepada Islam, agama sendiri. Saya baca Kak Dafiq tadi lah. Mak saya katanya kita pemimpin akan dipersoalkan. Betul? Apa benda yang kita Amanah tu kan? soalkan, dan kita kerja kita untuk menyelesaikan masalah rakyat tu. Itu Ya. kerja kita, kerja pemimpin. Kena fikirlah apa solusinya kan? Pemimpin Bukan. ni dia sebagai, bukan dia panggil apa? Taklif wala tashrif. Itu sedap sebut tu. Taklif wala tashrif kan. dia Tapi menjiwai dan memaknai Ya. itu satu perkara yang berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan, penonton yang saya hormati sekalian, panjang bual bicara kita ni. Kita pun berada di penghujungnya. Dah Setelah penghujung ni penghujung ni. Jadi banjir tadi kita harap macam ni lah. Banjir tadi kita mengharapkan sangat sebab saya pengalaman bila jadi YB, bila banjir kita turun. Kita turun banjir. Bagus. Rakyat kata, baguslah YB. Turun banjir sampai basah. Lepas tu banjir kali kedua. Kita turun, kita gotong royong apa semua. Bagus. Banjir kali tiga, kita buat makan-makan. Dah kali orang cakap apa YB? Kami sebenarnya bukan nak minta YB turun gotong royong masak nasi, tak. Kami nak YB selesaikan masalah banjir kami. Selesai. Betul lah.
selesai masalah banjir Ha. tu. Bukannya retorik bajet besar sebagainya kan. Hmm. Sekarang ni kita tengok bajet sekarang ni kan. Saya buat study sikit-sikit. Banyak kita ni suka suka apa tu laburkan, investkan kepada projek-projek besar. Projek yang mungkin artificial intelligence lah, Ya, apa tu ya. apa, digital city lah. Banjir, masalah banjir Pak Cik Mamat dengan isteri dia Minah ni Tak tak selesai selesai. juga. Kan? Tak selesai. Isu-isu jalan-jalan berlompak, apa tu, pothole sebagainya ni kan, tak selesai. Ah, Banyak masalah sampah di sampah. Sampai saya tengok, saya cek tu, aduan sampah sampai beratus-ratus aduan sampah. Betul. Inilah sebenarnya yang rakyat nak. Saya Hmm. bukanlah nak kata tak bagus yang besar-besar tadi kan, fiber sebagainya tu kan. Okey, Hmm. tapi saya sama yang lebih aulanya, yang lebih kena urgent and important adalah selesaikan masalah rakyat yang hadap tiap-tiap hari. Pothole ni saja ni mati tau. Betul, terlalu Mati ni lah. tu, orang naik motor langgar jatuh mati. So Jadi masalah rakyat itu diselesaikan, barulah idea-idea besar ini datang dan memberi makna kepada kehidupan negeri betul. Selangor. Kalau Betul. tidak, nak pergi kerja kat apa nama AI, pergi kerja kat Aerotropolis, pergi kerja kat sini semua, tapi jalan berlubang. Kan? Betul. Tidak bermaknalah pembangunan dan negeri maju Betul, tu. betul. Saya kira hari ni memang sebenarnya sejam ni tak cukup penonton-penonton sekalian, sebab Haji Zaidi mengupas dengan begitu baik tentang isu-isu yang di dalam pengalaman beliau, di dalam pengamatan beliau, dan juga apa yang beliau rasai sendiri semasa pentadbiran Tan Sri Khalid Ibrahim, pentadbiran Datuk Seri Azmin sebagai YB ketika itu, dan juga sebagai Exco, yang mana kita banyak boleh belajar tentang beberapa perkara pada ini. Cuma akhirnya so, Okey. Haji Zaidi ni dia nampak orang fizik tadi dengan pengalaman teknikal apa sebut ni, boleh sebut fakta tu kan. Nampak dengan laporan audit dan sebagainya. Tapi di sebalik Haji Zaidi yang kita nampak hari ni kan. Kita nak tahu juga ni penghujung ni, kita nak tahu. Saya dengar Haji Zaidi ni ya minat bersukan juga. Ada orang kata apa skipping ni terror skipping ni maksudnya aktiviti-aktiviti riadah dan sebagainya. Haji Zaidi di sebalik setiausaha Badan Perhubungan PAS ini siapa? Dan soalan cuma tu, apa minat, apa hobi? Okey, hobi Di itulah satu lagi kita perlu, ini untuk para penonton lah, para penonton. Kita sebagai ahli politik, hatta mungkin YB ke, masih YB ke, bekas YB ke, orang politik ni sama je. Sama ya. Dia manusia. Malaysia. Dia ada nilai-nilai manusiawi biasa. Kan Hmm. biasa kita ada isteri, ada anak-anak, ada hobi, ada masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau tanya soalan tadi, soalan tentang hobi hobi Minat ke apa minat ni? macam-macam lah. Saya ni sebelum ni sangat suka main bola, Oh. dan saya bersyukur kerana saya ni boleh main bola. Sebab apa tau? Sebab saya pernah tulis satu artikel dan alhamdulillah keluar dalam Harakah tu. Dengan Okey. hanya sepasang kasut bola, kita boleh mengenali ratusan orang kata ahli-ahli masyarakat yang main bola. Betul. Ah, Betul. Saya tinggal di Bandar Tasik Puteri. Hmm. Bandar Tasik Puteri tu saya ingat dalam ratus ribu kot itu. Di sana kalau sebelum ni ada Liga Bola Sepak. Liga Bola Sepak tu kurang lebih dalam tu saja ada mungkin 10 ke sampai 15 pasukan bola sepak, ada liga. Dalam liga tu. Jadi saya main bola. Jadi kita main bola dekat padang, opponent ke, teammate ke, mesti kenal, mesti akan panggil nama kan. Boleh katakan dengan 10 ke 15 pasukan tu kita kenal. Sampai sekarang orang kenal. Cuma sekarang ni kita dah umur dah macam ni, saya memilih untuk tidak main lagi sebab main bola ni dia tak boleh sebut friendly, dia bukan friendnya. Dia walaupun friendly, bila main bola dia terkejar sana terkejar sini, memang gasak lah. gesok terpeleot lutut ke kaki pun. Jadi tak sesuai lagi. Jadi saya milih bila masa Covid baru ni saya mula main skipping. Main jump rope. Jump rope. Kalau tengok kadang-kadang
Orang pelik juga, orang PAS kita tengok keluar dalam status story, main skipping. Landscaping kan? Itulah. Main skipping. Jadi nak sebutkan bahawa itulah kita. Itulah kami. Kan? Itulah pimpinan-pimpinan PAS. Manusia biasa. Manusia biasa yang ada hobi masing-masing. Yang kalau sebelum ni ada kita main mountain bike, masuk hutan sebagainya. Mountain bike ah. Mountain bike dan sebagainya. Okey. You main apa? Oh, saya ni banyak agak hobi tu. Apa Tapi main yang baru ni? Pickleball. pickleball. Oh, Boleh lah. dah try Tapi pingpong biasanya. Pingpong. Saya kalau di pejabat saya tu memang kita beli meja pingpong. Kalau petang-petang stres ke apa ke, kita main pingpong. Saya sendiri suka fitness. Fitness. Memang kita ada grup yang apa tu, fit is sunnah kan. Okey. Kadang sihat untuk ibadah. Kita ambil tagline tu untuk bagi semangat pada kita. Sebab kita ni ialah dengan umur kita dah 5 series kan. Kita mestilah maknanya nak pastikan dengan kesihatan tu, paling penting adalah kita berkhidmat kepada masyarakat. Tak senyap di YB. Khidmat lah. Sebab kita ambil Nabi sebut apa tu, khairun nas anfa'uhum linnas tu. Maknanya sebaik-baik manusia ni manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Okey. Jadi kita ambil seruan Nabi tu supaya kita jadi manusia terbaik ni dengan berlumba-lumba memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi nak bagi manfaat, kita kena fit lah. Kalau tak Kita fit kena cegas lah. orang kena minta tolong orang pula kan. Cegas. Saya bukan apa, kadang-kadang sekarang ni kita dalam PAS pun kita dah ada dah amal fit. Supaya lepas ni nak jadi YB pun, tengok fit ke Fitness. tak fit. Betul. Kena fit. Betul. YB ni turun pagi kan. Bukan turun pagi, lepas subuh tu di surau berjemaah. Sarapan tengah hari, petang ziarah kebajikan, malam maghrib dengan kuliah isyak, lepas isyak meeting apa semua tu pukul 12 kan. Pukul 1 sampai rumah. Besok subuh lagi. Itulah yang berlaku. Man. Kalau tak fit boleh tumbang tu. Tumbang. Dia tak ada masa kalau kita daripada pagi tu kan keluar, masa mana nak rehat, masa nak tidur. Dah. Memang kena fit. Memang kena fit. Dan itulah berlaku selama 1/5 tahun. Berulang 5 tahun tu kan. Memang kena fit. Dan bukan saja YB lah. Mana kita ni dalam PAS kita diajar siapa pun kita kan, kita mesti berkhidmat dalam masyarakat. Baik. Itu saya kira satu saranan yang baik tentang fitness. Memang pemimpin ataupun ahli masyarakat yang ingin berkhidmat kepada rakyat perlu ada fitness dan barulah mampu untuk menggalas tanggungjawab dan taklif yang disebut tadi. Nak belajar jump roping, skipping boleh. Dalam masa 2 minit tak akhir je tadi. Soalan yang kami tanya di studio ni. What's next for Selangor? What's next for Selangor? Conclusion. Kepada para penonton lah. Pada para penonton, saya sebutkan tadi, we, meaning PAS, are ready to govern the Selangor. Okay, with our coalition lah kan. Dalam Perikatan Nasional dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita want to give the best for Selangorian. Sebab kita tahu bahawa Selangorian ni dia deserve better. Selangor deserve better. Kita tak mau nampak hebat di luar. Orang kata apa ni? Bombastik lah. Retorik. Tapi dalam masa yang sama kita masih lagi dibelenggu dengan masalah-masalah yang sebut tadi kan. Ni bukannya kita nak sebagai pembangkang ni kita nak cerita benda yang tak ada. Kan? Ada isu sampah ada tak? Masih banyak isu sampah. Isu banjir memang tak cakap apa lah. Isu apa lagi? Isu jalan berlubang kan? Isu air. Ni semua sampai ke peringkat Duli Yang Mengulai Tuanku Teguh. Maksudnya it's a real issue. Dan what's next for Selangor adalah pentadbiran yang kumpulan yang berpengalaman, yang ikhlas, yang jujur, yang ada kepakaran teknikal, ada akhlak Islam, membawa imej Islam, membawa solusi Islam yang ditawarkan oleh PAS. Itu adalah what's next for Selangor. Jadi. Betul.
Okey, Terima kasih. betul. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Tuan Haji Zaidi, Sesir Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor atas kesudian hadir di studio What's Next pada hari ini mengupas isu yang terlalu banyak dan terlalu penting, dan rugi kalau kita tak dengar setiap butir-butir mutiara kata-kata pandangan yang diberikan oleh Tuan Haji Zaidi. Bukan untuk apa? Untuk kita mencari solusi untuk negeri Selangor supaya Selangor, rakyat Selangor, Selangorian mendapat yang lebih baik, ataupun bak kata Haji Zaidi pada malam ini, Selangor deserve better. Kita jumpa lagi di siri akan datang bersama What's Next Podcast. Saya pengacara anda Yus Farizal bin Yusof dan bersama-sama Tuan Haji Zaidi Abdul Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.